Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani wa shrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah kita rafa'kan kesyukuran pada pagi ini dapat kita sambung pengajian kitab perukunan. Pagi ini pagi yang tak dirancang, sepatutnya malam esok. Jadi malam esok terawal pagi ni cuti, yang mana kita berhenti kitab perukunan. Kita masih lagi mukadimah kitab perukunan, muka surat awal-awal lagi tu, muka surat 2 lah kalau kira kan. Oh, ada baru sampai, stok baru sampai. Yang mana kita masih lagi awal dalam mukadimah kitab, yang mana sebelum ni kita bincang sikit berkaitan dengan kaedah-kaedah pengajian kitab lah. Dan pengarang mula, kalau tengok, kalau Rumi warna biru dah, hijau, muka surat pertama tu pengarang mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu pengarang mulakan dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian disusuli dengan selawat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Lepas tu amma ba'du. Ini yang kita bahas sebelum ni lah. Susunan ataupun uslub, cara kitab tu bukan saja-saja mula gitu. Dimulakan dengan bismillah sebagai ikut Quran. Ayat nombor 1, ayat pertama Quran, Al-Quranul Karim adalah bismillah. Surah Fatihah tu kan awal-awalnya bismillah. Kemudian alhamdulillah. Alhamdulillah ni uslub ataupun cara susunan Quran ditiru di situ. Nak buat kitab, ditiru di situ. Kemudian selawat dan salam, pastinya lah kena ada selawat dan salam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi kena ada selawat. Jadi macam doa lah juga ni kan. Tu uslub ataupun cara tu. Dan bila ada selawat, jangan lupa ada salam. Kita dah bincang sebelum ni, istimewanya nabi kita ni, kita umat yang istimewa. Nabi-nabi yang lain bila kita sebut, kita akan sebut Nabi Adam alaihi salam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Musa semua alaihissalam. Tapi kalau Nabi kita bukan alaihissalam, ada 2, selawat dan salam, sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana Nabi kita ni special ada 2, kita biasa selawat aja, salam tu kita lupa. Kita bahas sebelum ni lah. Maka hukum selawat tanpa salam, atau istilah dia panggil menunggalkan selawat, sama ada disebut Nabi Muhammad alaihissalam, hukumnya makruh. Sebab ada salam je, mana selawatnya? Ataupun Nabi Muhammad sallallahu, kalau kisah Nabi Muhammad Allahumma salli ala Muhammad, mana salamnya? Salam tak ada kat situ. Selawat dan salam kan tu, wassalatu wassalam. Maka kalau tak ada tu hukumnya makruh. Ada orang tanya gitu, dia nak tengok kan makruh tu kat mana. Dalam kitab Aqidatun Najin ada,
Rasa kat sini ada kita Aqidatun Najin? Ada tak ngaji? Tak ada? Oh tak ada. Ada lagi kita Aqidatun Najin, dia terangkan tentang selawat dan salam yang mana kalau menunggalkan bagi Nabi kita hukumnya makruh. Menunggal tu mana-mana satu lah. Tapi kalau Nabi-Nabi yang lain biasa je alaihi salam. Dan Nabi yang lain boleh juga sallallahu alaihi wasallam, tak salah pun. Nabi-Nabi yang lain kan, Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam boleh je. Tapi kita tak dituntut gitu, tapi boleh. Tapi biasanya Nabi yang lain alaihi salam. Nabi kita special sikit. Jadi kita sebut dua-dua lah. Itu uslub ataupun cara penyusunan kitab ni. Kemudian lepas pada tu dia bagi makna tu lah, makna alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Jangan lupa keluarga tu, wa alihi, dan jangan lupa sahabat wa sahbihi ajma'in. Kemudian habis dah itu dia panggil muqaddimah. Kemudian amma ba'du, dia diselai dengan amma ba'du. Amma ba'du ni pun sama juga, adalah uslub, cara ucapan yang direka ataupun yang dimulai oleh asalnya Nabi kita, dan setengah kata Nabi Daud. Orang yang pertama guna muqaddimah, puji Allah, selawat atas Nabi, semua dah selesai muqaddimah, nak masuk isi amma ba'du. Siapa mula ni? Ada dua pendapat. Pendapat pertama kata Nabi Daud yang mulakan dulu. Pendapat yang kedua kata Nabi kita. Yang kata Nabi kita tu, Nabi kita ikut Nabi Daud. Apa? Mulakan dengan amma ba'du. Dalam khutbah kita pun ada. Apa maksud, apa guna amma ba'du? Sedangkan kalau tengok maknanya ada pun kemudian daripada itu. Macam tak ada function pun, tak ada fungsi pun amma ba'du tu, tak ada pun orang faham juga. Kenapa? Pertama kita nak ikut Nabi. Yang kedua dia sebagai pemisah di antara muqaddimah, puji Allah, puji Rasul semua. Sekarang nak cerita kalam manusia pula, perkataan manusia, iaitu kita pula. Jadi kita letak satu garis, iaitu amma ba'du ataupun wa ba'du, boleh juga. Kemudian sebelum kita akhiri yang lepas, pertemuan kita yang lepas, kita bahas sikit berkaitan dengan hukum hakam belajar ni. Dia kata pengarang bahawasanya sesungguhnya fardu, iaitu wajib atas tiap-tiap lelaki dan perempuan yang aqil, yang baligh, mengetahui ia akan makna dua kalimah syahadah. Kena tahu makna dua kalimah syahadah, bukan sekadar mengucap dua kalimah syahadah. Tak memadai sekadar mengucap dua kalimah syahadah, dia hendaklah tahu makna. Dia ada panggil maksud ataupun terjemahan. Satu lagi dia panggil makna. Maksud ataupun terjemahan tu, apa yang bahasa Arab tu terjemah je lah. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Tapi makna dia lain. Maknanya yang panjang tu. Jadi mula-mula ucap dulu kat mulut, lepas tu cari makna. Cari makna tu yang panjang. Setakat terjemahan senang aja. Jadi dia nak suruh ni bukan sekadar ucap, makna tu, makna dua kalimah syahadah. Apa maksud dua kalimah syahadah? Dua kalimah, ada dua kali syahadah. Tu dua kalimah syahadah, dua kali syahadah, dua kali asyhadu lah. Kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Kan ada dua kali naik saksi. Dua kali. Dan tahu makna dia. Itu adalah penekanan yang kita kena bagi pada dua kalimah syahadah. Kita berhenti masuk kat situ lah, kita berhenti di situ. Masuk kita sambunglah kiranya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, setelah tahu makna dua kalimah syahadah dan mengetahui, jumpa tak? 1, 2, 3, 4, 6 daripada atas. Kalau kita jawi kita Rumi carilah kat tengah tu, muka surat pertama tu. Dan mengetahui segala rukun Islam dan rukun iman. Lepas tahu makna dua kalimah syahadah, bukan sekadar mengucap, tahu pula, mengetahui, tahu segala rukun Islam dan rukun iman. Kita tahu ni, mesti kita tahu rukun iman dan rukun Islam. Yang susah ni apa? Dan menyungguhkan dengan hati. Itu yang susah. Dan menyungguh, sungguh-sungguh, bukan sekadar tahu, hafal aja rukun Islam, rukun iman. Rukun Islam 5 perkara, rukun iman 6. Hafal begitu aja, bukan, menyungguhkan dengan hati.
menyungguhkan dengan hati akan segala i'tiqad di dalamnya. Di dalam rukun, lebih-lebih rukun iman lah. Rukun Islam ni penzahiran. Apa yang ada dekat rukun iman tu sungguh-sungguh, i'tiqad, simpul dekat dalam hati. Sungguh, bukan sekadar simpul. Rukun iman, percaya pada Allah, percaya, tak simpul pun, tak sungguh pun. Dia sungguh-sungguh simpul. Bersungguh-sungguh pegang dengan pegangan ataupun istilah pegang akidah, simpulan, pegangan yang benar tentang ketuhanan dan tentang kerasulan. Ada kan? Ada Allah dan Rasul, tentang kerasulan yang ada pada rukun Islam dan rukun iman. Jadi kena pegang sungguh-sungguh. Rukun iman ni, apa maksud rukun iman? Rukun iman, kalau rukun Islam, rukun iman, rukun Islam. Kalau rukun sembahyang, yang kita sembahyang tu, dalam tu ada rukun-rukun dia kena buat. Kalau tak buat, tak sah sembahyang. Rukun. Dia ada satu lagi dalam sembahyang, dia panggil syarat. Syarat ni pun kalau tak buat, tak sah juga. Syarat sah tu kan, syarat sah solat, syarat wajib solat, rukun, semua sama je. Syarat sah solat, tak buat, tak sah solat. Antara syarat sah solat, wuduk. Tak buat wuduk, maksud tak ambil wuduk, tak sah sembahyang. Syarat sah solat, suci daripada najis. Sembahyang ada najis, tak sah sembahyang. Jadi syarat ni penting lah, iaitu tak ada dia, syarat ni tak ada, tak memenuhi syarat, tak sah. Rukun sama juga. Rukun, niat, takbiratul ihram, berdiri, rukuk, Fatihah dan sebagainya, itu dia panggil rukun. Tak buat dia, tak sah juga. Apa beza rukun dengan syarat? Syarat ni dia bukan ibadah itu, dia duduk di luar. Wuduk bukan sembahyang, wuduk bukan sembahyang, tapi tak ada wuduk, tak sah sembahyang, dia duduk di luar. Rukun dia duduk dalam sembahyang tu sendiri, perbuatan ibadah itu sendiri. Rukun, sujud, rukun, dan sujud adalah sembahyang. Tahiyat akhir, bacaan tahiyat akhir, tahiyat akhir adalah rukun, dan tahiyat akhir itu adalah sembahyang. Suci daripada hadas besar, kalau tak suci daripada hadas besar, tak sah sembahyang. Tapi suci daripada hadas besar tu bukan sembahyang. Tu beza syarat dengan rukun. Rukun tu ibadah tu sendiri, dia punya sendiri. Syarat tu duduk luar. Ini kepanggil rukun, rukun iman, rukun Islam. Maknanya dalam iman tu, maknanya kalau tak ada, tak cukup rukun, tak beriman. Tak cukup rukun, tak beriman. Itu sipir dia dari segi iman. Kalau semua ada 6, semua beriman, satu je tak beriman, kita ambil malaikat, yang lain semua beriman, maka dia tak macam matematik. 6 tolak 1 5, tidak. 6 tolak 1 kosong. Tak percaya pada Rasul, satu je, 5 lagi percaya, tetap juga tak sah iman. Sebab macam mana tak sah sembahyang, begitu juga tak sah iman. Berbeza dengan Islam. Islam jangan buat formula tu. Sebab Islam, rukun Islam, mengucap 2 kalimah syahadah, lepas tu solat. Tak solat, tak Islam. Pakai hukum, nak pakai kaedah tu, siapa tak solat kafir. Jam. Bukan, kaedah dia dekat, kaedah rukun ni dekat iman. Dekat Islam dia tak pakai kaedah itu. Maknanya kalau tak sembahyang tak kafir. Bukan kata boleh. Dari segi sepatutnya kalau rukun tu tak buat, tak sah. Kalau rukun tu tak buat, tak sah. Tak buat sujud, tak sah. Tak buat i'tidal, tak sah sembahyang kan. Habis kalau tak buat puasa, maksud tak berpuasa, tu rukun Islam. Tak Islam lah. Jangan. Tapi rukun iman pakai kaedah yang sama. Mana-mana satu tak percaya, tak sah iman. Yang 6 tu, tak percaya pada qada dan qadar, tak iman. Walaupun satu je yang tak percaya. Tapi rukun Islam tak boleh. Tak boleh pakai kaedah itu. Kaedah iaitu tak buat, maka tidak sah. Tak boleh pakai kaedah tu. Jadi iman ni apa menurut maksud rukun iman? Dia kata kat sini, mengetahui segala rukun Islam dan rukun iman dan menyungguh, sungguh-sungguh pegang. Apa rukun iman? Rukun iman ni satu rukun, ada 6 yang mana kita percaya dan kita terima. Kita percaya apa rukun itu dan kita terima bulat tu, menyungguh tu bulat dekat hati kita secara batin, secara dalaman. Apa yang perkara agama yang Rasul bawa, apa yang Rasul bawa yang ada dekat rukun iman tu, semua kita pegang dekat hati dan kita berjungguh-jungguh
i'tiqad dalam hati. Itu dah panggil rukun iman. Orang tak tahu. Sebab dia seorang, hati. Dia bukan kat mulut, dia dekat hati. Berbeza dengan rukun Islam. Rukun Islam sama juga, terima, junjung segala perkara yang Rasul bawa. Rukun iman, terima, percaya juga, tapi percaya dan terima tu dekat hati, bukan kat mulut. Islam dekat mulut. Akor menjunjung, terima rukun Islam tadi, tapi dekat zahir, secara zahir. Kan kita tengok mengucap 2 kalimah syahadah, kat zahir ada bunyi. Sembahyang ada zahir. Puasa semua penzahiran. Dia bukan dalam. Sebab tu orang semayang niat tak boleh. Semayang daim dia kata. Semayang niat. Senang je semayang dia. Duduk je. Dah niat. Sebab tu tak boleh. Sebab tu rukun Islam. Rukun Islam ni zahir. Dia kena tunjuk kat depan. Dia kena nampak. Dia tak boleh. Tak nak syahadah, hati aja. Tak boleh. Orang kena kata dia tidak beriman, kafir lagi. Kerana dia tak asyhadu. Dia kena asyhadu dekat mulut. Baru orang akan layan dia seperti orang Islam. Bila dia mati, tanam perkuburan, mandi, kapan, solat, tanam. Tapi kalau kat mulut dia tak keluar, orang kata dia kafir, walaupun dalam hati dia ada iman. Ada orang gitu, dalam hati dia ada iman, tapi kita kena layan dia, kita tu maksud masyarakat kena layan dia sebagai orang kafir lah. Sebab dia tak asyhadu. Hati aku beriman, tak boleh. Dia kena dekat mulut dia asyhadu. Sebab dia penzahiran. Jadi iman, terima, percaya. I'tiqad, pegang dekat hati. Islam, terima, percaya, tapi dekat luaran, zahir. Jadi dapat kita faham, betul lah Islam dapat diwarisi. Sebab tu Islam tu zahir. Mengandungnya mana-mana perkahwinan, kemudian dapat anak, mengandung dalam perut. Bila mengandung bila mengandung dan lahir, oleh kerana zahirnya mak ayah dia itu Islam, anak itu Islam. Dia panggil Islam baka dan keturunan. Islam yang boleh diwarisi. Islam boleh diwarisi. Iman tak boleh, iman duduk dalam. Walaupun dia anak orang Islam, silap-silap tak beriman dalam hati dia tu. Tak boleh waris. Iman dapat diwarisi, Islam dapat diwarisi, iman tak dapat diwarisi. Ada satu lagi, tapi dalam kitab kita tak ada sebab dia ringkas, iaitu ihsan. Kalau sempat kita baca hadis Jibril ni. Nama hadis tu hadis Jibril. Iaitu ada 3. Yang pertama, iman, rukun Islam dan rukun ihsan. Ihsan ni apa pula? Sama juga. Terima juga. Tapi terima dan buat. Junjung, buat apa yang Rasul bawa. Buat. Nampak ada 3. Iman dekat dalam hati, tak buat apa-apa dan tak cakap pun, hati aja. Itu iman. Islam luar, buat aja. Luaran, bukan buat, terima luaran. Ihsan, buat. 3 yang berbeza. Jadi kita tak boleh kata kalau tak buat tidak beriman. Tak boleh. Sebab iman tadi cerita lain. Terima, iman tu terima dekat hati. Jadi kalau tak buat, belum tentu tak beriman. Tak buat apa? Tak semayang, tak puasa, tak buatlah apa-apa. Tak buat suruhan agama, belum tentu tidak Islam. Belum tentu. Sebab ada 3 perkara yang berbeza. Ada juga, jika dia buat, belum tentu beriman. Dah buat semayang, mestilah beriman. Kita cuma cakap secara zahir dia beriman. Hakikatnya belum tentu. Sebab iman tu cerita lain, pegang. Cerita lain. Walaupun semayang nampak, belum tentu beriman. Tapi kita bila tengok zahir, nahnu nahkumu bizawahir. Kita berhukum benda zahir. Kita tak boleh kata, dia lah semayang, tontah, tak beriman. Tak boleh kata gitu. Sebab kita hidup atas dunia ni hukum yang zahir. Kalau kita nampak baik, kena kata dia baik. Nampak jahat, kena kata dia jahat. Tak boleh nampak jahat, tak boleh kata dia tu nampak dia jahat, tentang baik. Tak boleh. Tu zahir. Dah nampak dia buat jahat, jahat lah. Dia buat baik, baik lah. Habis hakikat serah ke Allah. Yang sebenar, kita berhukum benda yang zahir. Kalau kita sentiasa bersangka baik, tak boleh berhukum walaupun yang telah terzahir. Teruk gitu. Dia betul mencuri, kena sangka baik. Entah apa. Mana ada gitu. Dah dia mencuri, jahat lah. Kalau dia baik lah, kena kata baik. Oh, dia tu baik je. Entah dalam hati dia ada riak ke apa. Mana boleh kata gitu. Benda zahir, zahirkan. Benda batin, serah pada Allah. Jadi, itulah maksud mengetahui segala rukun Islam dan rukun iman. Bukan setakat tahu, menyungguh. Nanti akan bahas menyungguh. Dengan hati, akan segala i'tiqad di dalamnya, rukun iman tu. Daripada mengenal Allah. Itu maksud dia. Mengenal Allah, kena kenal Allah.
Awaluddin ma'rifatullah, awal agama kenal Allah dan mengenal segala pesuruhnya. Kita kenalkan anak-anak kita ni dengan Allah dan Rasulnya, dengan pesuruhnya ke awal-awal agama, awal-awal dia kecil lagi ni? Perhatilah sendiri. Daripada mengenal Allah Ta'ala dan mengenal segala pesuruhnya. Kenal, mesti kena kenal. Bila nak kenal Allah Ta'ala, susah. Nak kenal orang senang. Pergi rumah dia, tengok dia, tanya lebih kurang, kenal lah. Allah tak boleh tengok, tak boleh jumpa, maka tak boleh kenal. Bila tak boleh kenal dengan cara macam mana kita kenal makhluk, mungkin juga boleh kenal dengan cara macam kita kenal angin. Tak nampak juga, tapi boleh rasa. Allah tak boleh juga dengan cara tu. Habis macam mana nak kenal? Maka nak tak nak, boleh kenal melalui sifat-sifat dia. Macam mana nak tahu sifat-sifat dia? Nak tahu dia bersifat, apa yang terjadi alam ini, maka kita tahu Allah yang bersifat begitu. Itu cara nak tahu. Tak ada cara yang lain dah selain daripada cara itu. Jadi wajib kenal. Jika wajib kenal, apa yang wajib kenal? Wajib kenal secara sifat-sifat. Kenal sifat-sifat Allah, yang mana Allah mempunyai sifat-sifat kesempurnaan yang tidak terkira banyaknya. Kena pegang gitu, secara ijmal dia panggil, secara borong, secara umum, sifat-sifat kesempurnaan ada pada Allah. Banyak mana? Tidak terkira banyaknya. Siapa yang tahu? Hanya Allah je yang tahu. Allah tahu dengan ilmunya pun yang tidak terkira banyaknya, yang tidak ada had. Cuma itu secara umum. Secara detail, tafsil, satu persatu, pendapat muktamad 13. Pendapat yang masyhur 20, yang kita panggil sifat 20. Secara satu persatu kena tahu. Allah tu wujud, kena tahu. Allah tu wujud, kena tahu. Dan dia ada dalil, dia ada alasan. Dia tak boleh tahu gitu je. Allah tu wujud lah. Apa buktinya? Tak tahulah, tapi mestilah wujud. Tak boleh gitu. Tak boleh gitu. Dia kena tahu secara terperinci, dengan maksud ada dalil, ada bukti. Dalil pula ada dua. Ada satu dia panggil dalil akal, tak payah pakai Quran, fikir je. Ada satu dia panggil dalil naqli, dalil yang guna ayat Quran. Dalil naqli ni ayat Quran dan hadis, yang ni tak boleh bincang dengan orang kafir. Kalau nak dakwah orang kafir, tak boleh pakai dalil naqli sebab dia tak percaya, kena pakai dalil akal. Dan kita yang memang dah Islam ni pun, bila kata kenal Allah, hendaklah kita kenal Allah itu dengan dalil akal dulu. Maksudnya kalau sebenarnya kalau kita guna akal yang sejahtera, kita tahu Allah tu ada walaupun tak ada Al-Quran, walaupun Nabi tidak diutuskan. Cuma mungkin kita tak tahu nama tu Allah, tapi kita tahu ada satu kuasa, ada satu yang Tuhan, macam itulah. Kita mungkinlah nama macam-macam. Itu yang orang yang tersilap, dia namakan yang dia anggap Tuhan tu sebagai semangat, roh. Dia letaklah nama apa, sedangkan dia nak cakap Tuhan tu, cuma dia tak kena jalannya. Jadi kita kenal Allah daripada, kenal nama Allah daripada Rasul yang bagi tahu Tuhan yang ada satu kuasa besar ni, itu namanya Allah. Yang kita nak beriman ni namanya Allah. Yang secara fitrahnya setiap orang lahir-lahir dia mesti kata ada Tuhan. Cuma kadang-kadang dia tersilap nama tu dia tersilap. Dia letak nama tu dengan nama-nama, kata ada satu kuasa, dia letak macam-macam nama dia letak. Tapi mesti ada tu secara fitrahnya. Jadi kalaulah tanpa ayat Quran sekalipun, kita boleh tahu Tuhan tu ada, wujudnya Tuhan. Itu kenapa nak kenal Allah dah mula tu. Sebab kita tak boleh nampak, tak boleh rasa Allah, semua tak boleh. Jadi nak tak nak kena guna akal, dalil akal. Lepas dah dapat dalil akal, baru dikuatkan dengan ayat Quran. Jadi boleh ke tahu Allah tu ada walaupun hanya menggunakan akal? Sebab kata Nabi yang bagi tahu, Nabi yang bagi tahu kat kita. Itu kita dah beriman dengan Nabi, kita dah beriman dengan Nabi, Nabi bagi tahu, percaya. Ini tak ada, awal-awal lagi sebelum Nabi. Maksud tak ada Nabi, boleh tak kata Allah tu ada? Boleh. Kalau tak letak nama Allah pun, kita letak nama satu Tuhan, satu kuasa, mesti ada. Kalau istilah tauhid dia panggil satu zat, satu diri yang mesti ada, yang dia tu berkuasa walaupun Nabi tak diutuskan. Dia panggil dalil akal.
Macam mana boleh yakin ianya ada walaupun tak boleh rasa, tak boleh nak, tak boleh, tak pernah tengok, tapi yakin ada? Macam mana? Kita nak masuk masjid, tengok-tengok ada tai lembu. Ada tak tuan lembu? Maksudnya tuan tai. Bukan tuan lembu, tuan tai itu. Ada. Pernah tengok tak? Datang tadi ada tai aja. Yakin berapa peratus ada lembu? Jumpa tai lembu. Kita yakin, kita tengok, tai lembu depan masjid ni. Berapa persen kita yakin lembu tu ada? 100%. Tak pernah tengok. Tak pernah tengok pun. Macam mana boleh 100%? Macam mana kita yakin? Ni kita boleh rasa angin, tak pernah tengok juga. Yakin 100% ni. Okey lah sebab boleh rasa. Tapi tai lembu tu tak tengok pun lembu, tengok tai. Macam mana boleh yakin 100%? Macam tu juga kita yakin pada Allah 100%. Kenal, boleh kenal. Boleh kenal dengan tengok, istilah dia panggil asar ataupun kesan kewujudan Allah, keberadaan adanya Allah tu dia ada kesan. Macam mana? Dan kesan tu kita boleh yakin. Tak perlu dalil. Perlu dalil tak nak kata cari dalil mengatakan adanya lembu? Maksudnya tanya orang ada lembu lalu kat sini. Tak perlu tanya. Tak perlu tanya. Dah ada tai, mesti ada tuan tai. Begitulah juga. Macam mana kita nak kenal Allah? Kalau macam tu pun kita boleh yakin, begitu juga kita boleh yakin dengan Allah walaupun tak pernah jumpa. Dan kita tak pernah jumpa pun lembu tu. Tapi kita boleh yakin pula 100% tu. Patutnya 99 lah. Ada kemungkinan juga dia jadi sendiri. Ada tak? Tai tu jadi sendiri. Tak boleh kan? Tak boleh terima akal. Akal kita tak boleh terima ada tai tapi tak ada tuan tai. Kita masuk hutan, nak buru ke apa, tengok ada bangsal. Ada atak nipah. Dalam hutan pakai atak nipah kot. Atak nipah. Lepas tu ada dinding, buluh tu pula, buluh bulat tapi dah potong lah, buat lantai. Lepas tu ada tangga, 3-4 anak tangga tapi dah buruk. Kita boleh kata tak dia jadi sendiri? Tak mungkin. Habis tu mesti ada orang, ada tuan buat, ada tuan yang buat, ada orang lah yang buat, ada tuan yang buat. Pernah jumpa tak? Tak pernah jumpa. Berapa persen kita yakin ada tuan yang buat? Tuan yang buat bangsal tu kita tu 100% juga tak pernah jumpa. Sebenarnya yang kehidupan kita seharian ni memang kita biasa aja. Tapi bila kita nak kenal Allah je, tak pernah jumpa, nak kenal macam mana? Ayah hari kita boleh buat. Kita tengok aja, tengok ada kereta. Ada kereta parking kat sini. Apa parking kat sini kereta ni? Mana tuan dia? Sabar dulu orang kata. Kau tahu entah tak ada tuan? Mana boleh tak ada tuan? Nampak akal tak boleh terima kalau dia tak ada tuan. Padahal tak pernah jumpa pun tuan dia. Begitulah juga dalil secara umum. Ada alam punyalah cantik. Cantik. Pantainya cantik cara pantai. Hutan cantik cara hutan. Orang pun cantik. Cantik pula berbeza-beza. Bagi orang Afrika, cantik bila hitam berkilat. Perempuan dia. Yang lagi berkilat lagi dia berebut. Hitam berkilat. Telinga panjang sampai sini. Mana tengok? Kau bergigil lelaki tengok. Bergigil. Tak boleh jadi. Menjadi rebutan. Kita tengok, apa benda aku tak selera aku. Kita tengok gitu. Kita tengok dia cantik yang lain. Dia kena putih gini. Tapi dia orang lagi berkilat lagi cantik. Tak cukup kilat lah yang tu lagi cantik. Kilat. Berkilat. Cara cantik pun subjektif. Cantik pun dia lain. Ada orang aku tak minat dengan pantai-pantai ni. Aku minat jenis nature, bukan hutan. Masuk hutan, suasana sejuk, bahawa pemandangannya cantik. Dia kata cantik ke situ. Ada orang kata cantik. Maknanya cantik tu pun berbeza. Tiba-tiba jadi sendiri. Ni terima tak? Tai pun kita kata ada tuan 100%. Ini kan pula punyalah cantik tu pula kita tak boleh nak fikir. Cantik tu Allah, hai cantiknya. Tiba-tiba jadi daripada Big Bang, meletup. Bila meletup cantik macam ni. Jadi cantik tu pula tak boleh nak sebut cantik. Ini macam-macam cantik. Sampai tak boleh nak tulis berapa banyak kecantikan yang ada dalam dunia. Terjadi daripada letupan. Dia panggil Big Bang. Siapa buat kajian? Orang kafir. Daripada letupan.
Benda-benda yang meletup ni makin cantik ke makin uduh? Nak try ambil macam bola, dalam mulut bakar. Pow, meletup. Tengok mulut tu cantik betul. Meletup ni, benda lepas meletup dia makin tak cantik. Dia bukan makin cantik. Ini jadi berlaku letupan pun jadi cantik, dan istilah yang dia panggil semula jadi. Boleh ke kita kata semula jadi? Maksud semula jadi ni jadi sendiri lah kan? Kenapa maksud semula jadi? Kita kan sikit-sikit semula jadi kan? Apa maksud semula jadi? Dia jadi sendiri. Ya ke jadi sendiri? Tai yang busuk tu pun kita tak boleh kata, kita yakin dia bukan semula jadi ataupun jadi sendiri. Itu baru tai. Ini punya bumi tak masuk naik ke cakrawala lagi tu, baru cerita bumi ni pun tak habis nak cerita dah. Mustahil. Apa benda tu? Guna akal tanpa menggunakan ayat Quran pun. Mesti ada owner. Untuk bahasa sekarang mesti ada owner, mesti ada tuan punya. Tak mungkin jadi sendiri. Apa benda nak cerita ni? Kenal Allah, nak mula kenal lah. Itu dari segi baru kenal tentang kewujudannya. Dia wujud ataupun tak wujud. Ada. Nama tak tahu, tapi jenis kuat, kuasa. Ikut istilah kita lah. Nabi pun bagi tahu, aku nak bagi tahu. Allah lah nama dia. Oh ya ke? Tu je. Nabi bukan suruh kita fikir, tak. Kita fikir sendiri pun boleh walaupun tanpa Rasul. Cuma kita tak tahulah nama apa semua. Namanya Allah. Oh, dan dia ada nama-nama yang lain. Ada nama-nama yang lain. Oh gitu. Lepas tu kita fikir pula, kalau tak kuat boleh buat tak? Umi, tak ada kuasa. Takkan kita pun ada kuasa walaupun terbatas. Takkan owner kita yang buat kita ni tak ada kuasa? Mula qudrah, iradah, ilmu. Berilmu. Kita yang berilmu buat punyalah cantik. Kereta lah kita makhluk buat. Tiba-tiba yang ni lebih cantik, jauh lebih cantik, takkan tak ada ilmu. Dia mula nak pakai akal aja. Pakai akal. Itu dia panggil secara detail, secara akli, secara tafsil satu-satu kenal Allah dengan apa? Itu yang terjadi. Alam terjadi. Dengan alam tadi tu terjadi, maka kita tengok Tuhan mesti ada. Sedangkan kita tak pernah jumpa. Yakin kita dengan ada alam. Tengok, perhati. Allah cipta kita boleh melihat. Bukan. Kita panggil hukum akal, dia tak sebut Allah lah. Owner kita, cipta kita boleh melihat. Agak-agak owner kita melihat tak? Macam tu. Lagilah min babil aula. Tu guna akal. Tak payah innallaha sami'ul basir. Tak perlu pun tak apa. Untuk tahu ada satu kuasa. Cukup. Tapi nak tahu siapa, maka perlu Rasul. Nak detail lagi perlu Rasul. Tapi sekadar fitrah kita, dia owner kita yang buat kita. Setelah kita kata kalau tai ada, tuan pun mesti ada. Tak mungkin tai ada sendiri. Maka kita ada, mesti ada tuan kita. Tak mungkin kita ada sendiri. Simple. Ke kita ngaku jadi pada beruk? Biar Darwin seorang je lah keturunan beruk. Tahu tak teori Darwin tu? Biar dia seorang je keturunan beruk. Kita semua keturunan manusia. Daripada syurga. Dia seorang. Sebab dia mengaku, dia kata daripada beruk. Jadi kena tahu tanpa ayat Quran pun, tanpa datang Rasul pun boleh tahu. Itu dia panggil fitrah. Budak kecil lahir tahu je nak isap susu, tak payah ajar. Dia panggil fitrah. Automatik dah ada dalam diri kita. Kita boleh tengok semua. Allah cipta kita boleh bercakap. Takkan Allah tak boleh berkata-kata? Allah cipta kita mendengar. Takkan Allah pekak? Bukan Allah. Takkan yang cipta kita tu pekak? Senang je guna. Tak susah pun. Tak susah pun sebenarnya. Dan dalil ijmal ni, dalil secara umum, nak kenal Allah, Allah mempunyai semua sempurna letak kat Allah. Berapa banyak? Banyak mana pun aku tak tahu. Tapi banyak mana pun serah pada Allah. Secara detailnya ada 13. Secara masyhurnya ada 20. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, ada kata ada 13, Imam Abul Mansur Al-Maturidi kata ada 20. Bukan bermakna Imam Abul Hasan yang kata ada 13 tadi dia tolak lagi 7. Bukan. Dia panggil sifat ma'nawiyah. Yang 7 lagi tu sebab sebenarnya memang telah dibincang dalam sifat ma'ani. Biasa kalau orang mengaji tauhid dia pernah dengar istilah-istilah tadi. Kalau tak pernah dengar, wajib mengaji, wajib belajar tu. Cara nak kenal Allah. Jadi kena kenal. Dan cara nak kenal Rasul, kena kenal juga Rasul ni. Ada 9 sifat kena kenal. Ada 9. Allah secara 41. Nak kenal Allah 41. Perkara yang wajib, yang mustahil, yang harus 41. 9, 4 yang wajib Rasul,
4 yang wajib, 4 yang mustahil, 1 yang harus. Yang harus. Jadi keseluruhannya ada 50. Dengan 50 simpulan iman dapat kita kenal. Tu dengan cara dia. Kalau tanpa 50 ni kita mantap, kita akan terpengaruh dengan macam-macam ajaran. Ajaran songsang. Jabariyah lah, Qadariyah lah, Mu'tazilah lah, yang baru ni kaum muda ni Wahabiyah lah. Kita akan terpengaruh. Yang mana walaupun para ulama tidak meletakkan rosak iman ataupun kufur pada mereka ini, tapi fasik dosa besar. Berpahaman-pahaman Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah. Ada pahaman, bimbang takut pahaman sampai pahaman tak sah iman, kufur pula, risau. Sebab tu pegangan ni penting. Okay? Dia akan masuk tu nanti. Supaya menjadi Islam sebenar-benarnya, supaya jadi Islam sebenar-benarnya, bila faham kenal Allah dan Rasul, baru jadi Islam sebenar-benarnya. Daripada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekadar kita jadi Islam baka dan keturunan. Kena tahu dalil akal. Sebab kita dah umat Nabi, kena tahu dalil nakli sekali, ayat Quran sekali. Tak susah pun. Qul huwallahu ahad. Senang? Susah? Tak susah pun. Apa tanda? Katakanlah Allah itu esa. Pertama, Allah itu esa, tunggal. Yang kedua, Allah itu ada. Dalam Qul huwallahu ahad tak ada pun kata Allah itu ada. Habis kalau dah esa, tunggal, mestilah ada. Jadi ayat Qul huwallahu ahad dah dapat 2 dah dalil nakli. Kan susah pun. Qul huwallahu ahad, katalah Allah itu tunggal, esa. Maknanya pertama, sifat Allah esa. Yang kedua, ada. Walaupun ada tu tak sebut dalam Qul huwallahu ahad. Dah esa tu mesti ada. Takkan esa tiba-tiba tak ada. Esa tapi tak ada. Macam mana? Mana boleh? Dah kata ada satu ataupun tunggal, mestilah ada. Automatik dah, wujud tu ada kat situ dah. Tak susah pun sebenarnya. Kena cara, kena cara, senang aja untuk kita ni, untuk kita faham. Jadi nak tak nak kena tahu, dalil guna akal dan memantapkan dengan dalil Quran hadis, sama ada dari segi ketuhanan ataupun kerasulan. Kena tahu dari segi pegangan akidah. Dia berbeza dengan hukum hakam. Hukum hakam fiqh, sah batal, dia beza. Sah batal, wajib, sunat, makruh. Tak wajib tahu dalil. Tahu tak kenapa kita sembahyang subuh 2 rakaat tadi? Apa dalil? Sah sembahyang kita. Tak tahu kenapa 2 rakaat. Tak tahu kenapa 2 rakaat tadi. Kenapa 2 rakaat? Kenapa tak 8? Kenapa tak 4? Sembahyang subuh. Toh, apa dalilnya sembahyang subuh 2 rakaat? Toh, sah juga sebab dia fik. Tapi kalau kenapa Allah tu ada? Allah ada ke? Tak tahu lah. Ada kot. Tak sah iman. Dia kena tahu dalil. Oh ya, Allah ada. Apa dalil? Macam tadi dalil mudah je apa? Ada alam ni. Ada alam ni, ada tai lembu pun ada tuan lembu. Ada tai lembu pun ada ibu lembu. Ini kan pula ada alam ni. Tu ada panggil dalil akal. Tapi kalau kita tanya apa dia lagi nak sembahyang Zuhur. Kenapa Zuhur 4 rakaat? Apa dalil? Sudah. Tak tahu. Tak sah sembahyang. Tak. Sah. Sebab dia penzahiran. Dia beza dengan fiqh. Fiqh tak tahu pun sah. Malah banyaknya fiqh kita tak tahu lah. Ke banyak yang tahu? Kalau tanya kenapa kena baca Fatihah? Kenapa tak baca surah-surah lain? Baca Baqarah ke? Yang wajib tu. Kena baca wajib Fatihah, rukun. Apa dalil? Mana? Beritahu mana? Tak, entahlah. Dah orang kata wajib ajalah. Boleh, sah. Tapi kalau akidah, kalau pegangan ketuhanan tak boleh. Allah tu berilmu. Allah tahu tak akan perkara yang akan datang. Yang lepas Allah tahulah. Yang sedang berlaku Allah tahulah. Yang akan datang takkan Allah tahu benda tak jadi lagi. Mungkin tak tahu kot. Bila dah jadi baru Allah tahu. Tak jadi Allah tak tahu lagi. Tak sah iman. Dia kata Allah tak tahu. Kata Allah Maha mengetahui perkara lepas, sedang dan akan datang. Allah tahu tak siapa yang masuk syurga? Allah tak tahulah. Dia tak tahu dia tu buat baik ke buat jahat. Lah kalau dia buat baik nanti, lepas dia buat baik baru Allah tahu. Selain dia tak buat lagi, tunggulah dia mati dulu baru Allah tahu. Tak sah iman. Tak sah iman. Sedangkan kenapa maghrib 3 rakaat? 4 dah juga. Kenapa subuh 2 rakaat? Kenapa subuh waktu sekian sampai sekian? Tadi dah bunyi syuruk dah. Kenapa sekarang tak boleh subuh? Maksud tak boleh adaan. Kenapa adaan sampai pukul 6.57 aja? Apa dalilnya? Syuruk. Apa dalilnya? Tengok matahari. Entah.
tengok bunyi tu kira habis lah, habis subuh lah. Apa dalil? Tak ada dalil, sah sembahyang, no problem, sah sembahyang. Sebab dia fik, dia perumpamaan. Kalau fik ni, umpama kita pergi kedai makan, kita order je, kita order, nak order makanan, kita tengok resepi, kita tengok apa menu, ada tak resepi? Sup ayam, garam 2 sudu, sup bunjut, ayam bahagian, ada tak resepi dia? Tak ada. Kita apa? Order, hantam sajalah, makan aja. Sah tak makan kita? Sah, sedap. Mana ada sah makan? Boleh makan, sah makan kita, no problem. Tak payah tak tahu dia buat apa. Itulah hukum fik. Tak payah tahu kenapa, makan aja lah, ataupun amal aja lah, tak payah tahu semua. Kenapa kena ambil wuduk? Kenapa wuduk muka, tangan, kepala, kaki? Patutnya wuduk basuh kepala lutut dah, baru kena. Basuh kepala lutut, basuh pusat. Tak payah tahu lah, muka, tangan, kepala, kaki. Tak payah tahu. Habis kalau tak tahu nanti tak sah. Tak apa, sah. Tapi kalau Allah itu maha melihat, entah. Allah tu maha berkata-kata. Allah berkata-kata je, nasib bercakap tak habis-habis ke macam mana? Entah, tak tahulah, tak sah iman. Tak sah iman. Jadi maknanya kita tak perlu nak jadi chef untuk kita makan. Kita tak perlu jadi chef untuk kita beramal dengan amalan zahir. Tak perlu. Tak tahu, main amal aja, ikut saja orang yang tahu, tak ada masalah. Tapi akidah tak boleh. Akidah kena tahu satu-satu. Nak makan ni, garam berapa banyak ni, kena tahu satu-satu. Ayam tu sembelih ke tak, semua kena tahu satu-satu. Pekah kena tahu tak ayam kena sembelih ke tak? Kena tahu, bukan kena sembelih, memang kena sembelih. Tahu, kena tahu tak? Tak. Kita pergi semalam, saya pergi apa? Pasar tu, kat UTC tu, Kuantan, beli daging. Pernah tak tanya sembelih ke tak? Ada kerbau belah ni, kerbau belah ni lembu. Pernah tanya nak 1 kilo daging ni sembelih tak? Pernah tanya? Tak pernah. Boleh makan tak? Boleh. Sebab kita bukan, tak perlu usul sampai macam tu. Itu dari segi makan, dari segi fik luaran. Tapi akidah tak boleh, kena cek satu-satu. Lembu ni, kalau kata orang akidah, lembu ni lembu curi ke lembu apa, kena cek. Lembu ni berapa umur dia, lembu ni sembelih ke tak, sembelih putus berapa urat mana yang putus, satu potong, satu. Dari segi akidah kena tahu, dalil je. Tapi dari segi beramal, fik, tak boleh tahu, dalil tu tak boleh tahu. Tapi kita sibuk nak tahu yang pekah ni lah. Tahu tak, solat 2 rakaat subuh adalah solat Nabi yang mana yang pertama buat? Oh, minat kita tahu minat cerita ni. Subuh Nabi apa? Zuhur Nabi apa? Minat tak? Oh, minat. Subuh 2 rakaat adalah Nabi Adam. Oh, seronok tengok. Padahal tak perlu pun, amal macam tu je. Nabi Adam ketika turun daripada syurga sampai maksudnya turun pijak ke bumi, waktu tu malam. Terkejut Nabi Adam. Oh, macam ni. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah nak buat khalifah kat muka bumi. Sekarang aku dah sampai kat muka bumi, aku kena jadi khalifah ni. Gelapnya, payahnya, kat syurga terang, boleh terbang situ, naik borak pergi sana, naik borak pergi sini. Nak makan, ting, dah ada lah. Nak kambing bakar, petik jari je. Macam tu lah istilahnya. Ada. Kat bawah ni gelap, dah lah gelap, tak macam kat syurga. Allah, macam mana lah, tiba-tiba je matahari. Maksudnya fajar. Bukan matahari tak keluar lagi, fajar je. Sebelum matahari keluar cahaya dia tu dulu, dia panggil fajar. Terang, alhamdulillah. Semayang 2 rakaat, semayang Nabi Adam. Seronok cerita ni. Seronok, tak perlu tahu pun. Tahu baguslah, tapi tak perlu tahu pun. Saya tak boleh cerita sampai isyak, tapi tak payah tahu pun. Tapi Allah itu wujud, Allah itu khidam, tidak ada permulaan. Apa maksud tidak ada permulaan? Serabut Allah itu baqak, kekal. Allah itu mukhalafah, tak sama dengan yang baru. Tak sama macam mana? Allah tak sama dengan makhluk. Allah berbeza. Susah memang pun. Setan dah kacau tu Tapi bab cerita Nabi Adam dia syok. Syok. Kalau boleh nak tahu sampai isyak apa sembahyang punca tu, asal usul tak perlu tahu. Kalau tahu bagus, tapi tak wajib tahu pun. Tapi dalam masalah akidah, setan akan kacau. Susah, pening, tak faham, nanti macam-macam. Kalau bab fiqh, setan dia macam
Galakkan lah, macam tu lah boleh kita kata. Suruh tahu benda-benda yang tak wajib tahu pun. Sikit lagi, last. Dan masuk syurga, ni yang terakhir. Dan masuk syurga dan lepas daripada kekal di dalam api neraka. Dan masuk syurga. Maknanya apa? Setelah tahu rukun iman, rukun Islam dan berpegang sungguh-sungguh rukun iman, rukun Islam, lepas pada itu apa tujuannya? Tujuannya dia panggil nak dapat saadah yang berkekalan, kegembiraan yang berkekalan, iaitu syurga. Dan dia kata masuk syurga dan lepas daripada apa tu? Kekal di dalam api neraka. Bukan lepas daripada neraka, kekal. Dia dua benda kat sini. Maknanya masuk, ini tiket syurga. Masuk syurga ada dua cara nak masuk syurga. Ada dua cara. Yang pertama, masuk syurga. Maksudnya mati nanti kiamat masuk syurga. Itu cara masuk syurga. Yang kedua ni, lepas daripada kekal di dalam api neraka. Kekal, lepas daripada kekal. Maknanya masuk dulu tak? Masuk dulu. Kena masuk dulu, tapi tak kekal. Jadi ada dua. Kita nak yang mana? Boleh kata, janji masuk, tak kisahlah masuk neraka dulu. Boleh kata. Try lah api dunia dulu. Try api dunia dulu. Tok guru dia ambil lighter, dia pasang api je. Api ni dalam 5 minit ada kot. Terak selok punggung, dia kata duduk atas tu. Boleh tak? Sebab nak kata alah biarlah masuk neraka dulu, janji lepas tu masuk syurga. Alah tak lama pun masuk neraka, 3 juta tahun je pun. Dia main juta-juta je. Sebab waktu tu mana dah ada matahari. Bila matahari tak ada hari. Bila tak ada hari, tak adalah tahun, tak adalah bulan. Jadi sebut juta-juta tu nak bagi tahu lamanya. Duduk dekat padang mahsyar pun ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Tu baru duduk padang mahsyar. Seumpama duduk, kalau kita nak bandingkan, macam satu duha je. Itulah kita persinggahan kita kat dunia ni. Macam satu duha je. Satu duha tu berapa jam je? 8, 9, 10, 11, 12, 1. 6 jam. Begitulah seumpama kita duduk dunia yang duduk sibuk cari harta sampai tak mengaji saja, harta sampai tak ibadah, tak sembahyang, tinggal habis. Sebab nak 6 jam tu je. Siapa kata ni? Quran tu. Quran. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan, ataupun satu isyak panjang sikit, 9 jam. Macam 9 jam je atas dunia ni. Nak banding dengan duduk padang mahsyar, belum masuk syurga neraka lagi, baru duduk padang mahsyar. Termenung kita dekat padang mahsyar, tunggu bilalah. Dah tengok dah 3000 tahun dah ni. Aduh, tunggu dia panggil mauqif, tunggu nak bicara. Aduh, hai. Tu terbayang balik kat dunia gitu aku hidup 80 tahun, lepas tu mati. Kalau nak banding 80 tahun tu asyiyatan, macam satu isyak aja. Allah, aku buat apa benda lah, bodohnya aku dulu kan. Atau kalau umur dia pendek lagi, katalah 50 ke 60 ke, macam duha. Sebenarnya satu hari tu macam duha je, itu aja hidup. Itu aja yang kita hidup ni. Tapi kita tak perasan, rasa macam nak hidup selama-lamanya. Macam tak nak balik kampung halaman kita je. Kita ni ada kampung halaman. Kampung halaman kita syurga. Toki kita asal daripada syurga. Takkan nak balik kampung halaman. Takkan nak duduk tu. Kita sebagai R&R je, singgah kejap je dekat dunia ni. Bila kita pergi singgah kat R&R, biasa tak lalu R&R? Biasa kan? Ada tak kita pergi R&R tu, kita buat macam kalau kita nak makan, kita pilih sangat nak makan apa. Lapar ni, tapi sampai R&R, makan je lah apa yang ada. Biasanya sejuk-sejuk dah, balik je lah, nak alah perut. Kita bukan nak duduk sini. Ada tak singgah R&R buat rumah besar-besar? Mana ada, aku nak singgah kejap aja. Gitulah perumpamaan kita duduk dunia ni. Tak lama, sekejap aja kita duduk ni. Jadi nak tak nak kita akan balik. Nak masuk syurga balik, nak balik ke kampung halaman kita, ada dua cara. Direct masuk syurga, masuk neraka dulu. Tu dia kata. Jadi nak dapat tiket syurga, dia kena iman. Bukan sembahyang pun. Sembahyang adalah tiket syurga direct. Sembahyang, bila sebut sembahyang, tutup aurat, puasa, semua-semua tu lah zahir. Yang kita kata masuk syurga, buat ni masuk syurga, buat ni masuk syurga, beramal masuk syurga, dia panggil masuk syurga direct, yang pertama. Tapi yang kedua ni, jadi betul masuk syurga direct. Lepas daripada kekal api neraka, itu tiket syurga juga tu. Yalah, lepas daripada kekal neraka tu masuk syurga lah. Dia ada tiket. Tapi kalau cek tu dia panggil post dated check. Tak boleh tunai lagi. Bila ni? 1/1/2023.
Sampai sekarang ni apa? Sekarang tak boleh guna lagi ya. Aku kan buluh ni. Lapar, tunggu. Macam tu kan. Ada tiket syurga? Ada. Tapi kena halau masuk neraka. Sebab apa? Tak sampai waktu lagi. Lagi 2 juta tahun akan masuk syurga. Lagi 2 juta tahun. Alhamdulillah. Apa nak masuk api ni? Jadi macam mana nak dapat tiket tu? Tiket mana? Kita ambil tiket ni dulu. Tiket tak kekal neraka. Masuk juga tapi tak kekal. Tiket dia iman. Iman yang sah, maka dia ada tiket dah. Tapi beramal tak? Iman saja. Beramal tak? Masuk neraka dulu. Sekarang nak tiket syurga direct, tak nak masuk neraka langsung. Beramal, buat baik, apa zahir semua lah. Tu tiket syurga. Jadi ada 2 benda kat sini. Jadi utamakan ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah berbanding dengan ilmu lain. Bila ilmu mengenal Allah dah selesai, dah faham, dah settle dah ilmu mengenal Allah, barulah lebihkan ilmu-ilmu lain. Kalau ngaji lu bab kenal Allah dan Rasul, lepas dah kenal Allah dan Rasul, barulah ngaji ilmu-ilmu lain. Habis. Kita masuk dekat nanti akan datang malam esok. Bermula segala rukun Islam itu 5 perkara baru masuk. Wallahu a'lam.